سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح للمأمون والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Kita tajuk yang kita masuk pada malam ini tajuk akidah yang menempuh keselamatan. Muka surat 39. Nabi SAW sebut dalam hadisnya Muhammad, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya." Zaqa ta'mal iman, Muhammad merasa akan kemanisan iman, man radiya billahi rabba, siapa yang meridai Allah sebagai Tuhan, wa bil Islam dina, siapa yang meridai Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan meridai nabinya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidah yang menempuh keselamatan Rasulullah SAW, yaitu orang yang meridai bahawa Allah sebagai Tuhan, Rasulullah, dia meridai Islam sebagai agama dia, Rasulullah, dia meridai Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah ialah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam waktu yang sama, Rasulullah Muhammad mempercayai bahawa Al-Quran adalah merupakan pegangan kita. Mempercayai Rasulullah Muhammad Ka'bah sebagai kiblat kita, dan orang-orang beriman sebagai saudara seagama kita. Dalam waktu yang sama, Rasulullah Muhammad, kita membersihkan diri kita daripada segala rupa agama yang menyalahi ajaran Islam. Rasulullah Muhammad. Dalam waktu yang sama, Rasulullah Muhammad, kita mempercayai terhadap semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Dalam waktu yang sama, Rasulullah Muhammad, kita mempercayai semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad, kita beriman terhadap qada dan juga qadar, sama ada buruk dan baik, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama juga, Rasulullah Muhammad, kita mempercayai bahawa hari keakhiran ataupun hari penghabisan itulah yang namanya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan tiba. Dan kita percaya bahawa Rasulullah Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu datangnya daripada Allah. Rasulullah Muhammad. Jadi insya-Allah atas semua keimanan yang kita sebutkan tadi, di atas itulah kita akan mati. Rasulullah Muhammad. Dan di atas Rasulullah Muhammad, segala yang kita imani itulah kita semua akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti.
Saudara Muhammad. Dan insya-Allah dengan kita berpegang dengan semua yang kita imani tadi Saudara Muhammad, maka bangkitlah kita pada hari esok Saudara Muhammad bersama dengan golongan yang berjaya, bersama dengan golongan yang selamat Saudara Muhammad. Dan pada ketika itu tidak ada lagi dalam diri kita rasa takut dan juga duka cita. Baik. Jadi tuan-tuan Saudara Muhammad, pada waktu kita beriman dengan semua yang disebutkan tadi Saudara Muhammad, ketika itulah kita akan merasa apa yang disebut dengan kemanisan iman ataupun disebut dengan kelezatan iman. Tuan-tuan Saudara Muhammad, Nabi kita sebut dengan man zaqa ta'mal iman. Zaqa ta'mal iman, Saudara Muhammad, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik. Bila Nabi sebut dengan zaqa ta'mal iman, merasa kemanisan iman, Saudara Muhammad. Jadi tuan, rasa-rasa ni dia perkara yang jenis hissi. Bila sebut rasa ni dia perkara jenis hissi, jenis benar Saudara Muhammad yang dapat dikesan. Baik. Jadi kalau kita kata kita minum ayam yang manis, Saudara Muhammad, dirasa di lidah kita. Jadi tuan-tuan Saudara Muhammad, iman ni Nabi kita SAW menyamakan dengan perkara hissi yang kita rasa di lidah kita. Iman ni pada hati Saudara Muhammad, tapi Nabi kita samakan yang dirasa dalam hati dengan yang dirasa di lidah. Baik, Saudara Muhammad, itu tuan maknanya Saudara Muhammad, iman ni memang dapat boleh kita rasa kemanisan dia. Baik, Allah Saudara Muhammad, di sana ada sebuah hadis yang Nabi sebut, sesiapa yang ada tiga perkara ini, mangkunna salah satu mangkunna siapa saja tiga perkara yang siapa yang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasa halawatan iman. Baik, benar tu apa dia? Tiga perkara. Sesiapa yang mengasihi Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, hatta mengasihi Allah dan Rasul, mengasihi diri dia sendiri. Baik, ketika itu dia akan merasa kemanisan iman. Baik, bagi contohnya Saudara Muhammad, kalau tidur malam tuan-tuan, maknanya kita Saudara Muhammad, kita tak tidur ustaz. Saudara Muhammad, bila mana kita nak tidur ustaz, Saudara Muhammad, maknanya kalau panas kita pasang kipas angin. Saudara Muhammad, ataupun kalau kita tak tahan juga, kita pasang ekor. Mana kita nak tidur kita sedap. Saudara Muhammad, barangkali kita kalau kita nak beli kilat, kita tak mau beli kilat yang kita tak selesa tidur. Saudara Muhammad, maknanya kita nak perkara yang memberi kita keselesaan. Baik, Saudara Muhammad, dengan maksud kita nak tidur tanpa ada gangguan. Tak mau sepok nyamuk pun seketik kita tak. Baik, tapi bila sampai itu masa yang Tuhan sebut, Saudara Muhammad, yang Nabi sebut dalam hadisnya, pada sepertiga malam yang terakhir, Saudara Muhammad, Tuhan turun ke langit dunia dan Tuhan bertanya, Saudara Muhammad, siapa yang nak meminta, minta, aku nak bagi. Siapa yang ada hajat, minta, aku nak berkenan. Saudara Muhammad, siapa nak pohon keampunan, pohon keampunan, aku nak terima taubat. Ini waktu dia panggil sepertiga malam yang terakhir. Saudara Muhammad, bila Tuhan menawar dengan tawaran yang macam itu rupa, kita tamak dengan tawaran Tuhan. Saudara Muhammad,
Macam kita kata Saudara Muhammad, orang di supermarket dia menawarkan harga utuh akhir tahun. Saudara Muhammad, tuan-tuan, kita akan tengok di pusat perniagaan tu orang timpuk pasal dia tamak dengan tawaran. Jadi bila mana Saudara Muhammad kita kalau jenis orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, Saudara Muhammad, sepertiga malam yang terakhir itu kita meletakkan hati yang paling utama sekali. Saya sebut, hatta dia mengasihi Allah dan Rasul melebihi kasihnya pada diri dia sendiri. Saudara Muhammad, waktu itu tidurnya yang sedap nombor 2 lah. Tidur yang sedap nombor 2 lah. Kalau kita macam tu sifat kita, kita sanggup meninggalkan kepentingan diri kita kerana Allah, waktu itu kita akan merasa kemanisan iman. Tapi selagi mana kita tak boleh tinggalkan kesedapan diri kita ni. Saudara Muhammad, tuan-tuan, kita dengar saja orang kata manisnya iman, manisnya iman. Kita tak tahu macam mana manis iman. Kadang-kadang Saudara Muhammad, kemanisan iman ni, kemanisan iman ni kita pernah rasa, tapi hanya jadi pengalaman, kenangan. Pasal Allah tak masalah. Pasal apa tak masalah? Sebab kita lebih mengutamakan kepentingan kita melebihi Allah Rasul. Cuba renung-renung sahaja. Kemanisan iman ni yang paling ahad kita rasa belah. Mungkin tahun lepas, mungkin tahun balik sana barangkali. Jadi kalau lah Saudara manis di iman ni kita rasa beberapa masa yang lepas, baik puncaknya kita ada perkara yang kita melebihkan untuk kita melebihi Allah Rasul. Baik, contoh lain, Allah Muhammad, kalau orang ni dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Sayyidina Muhammad, seruan Allah yang Tuhan panggil kita tu setiap hari 5 kali. Kita lebih mengutamakan kepentingan kita ke, ataupun kita mengutamakan Allah? Lepas tu orang yang berulang-alik rumah dia masjid, Nabi kata, Sayyidina Muhammad, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Sesiapa yang berulang-alik di pada rumah dia masjid, ya'tadu al-masajid, menjadi kebiasaannya dia rumah Allah. Nabi kata fashhadu lahu bil iman, persaksikan iman dia, makna dia merasa barisan iman. Tapi kalau kita duduk sunuk main rumah saja, tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, kita tak tahu rasa macam mana hati iman. Baik. Jadi Sayyidina Muhammad saja. Yang kedua, orang yang rasa manis iman ni, Sayyidina Muhammad, sesiapa yang mengasihi seseorang kerana Allah. Baik. Satu orang yang kasih ke seseorang kerana Allah. Sayyidina Muhammad, bila kita ni, kita main masjid, satu, sebab kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Yang kedua, bila kita main masjid ni, Sayyidina Muhammad, dunia kita, kawan-kawan kita adalah orang masjid. Sayyidina Muhammad. Jadi kita kasih kepada seseorang itu kerana Allah. Sayyidina Muhammad. Bila kasih kepada seseorang kerana Allah, tuan-tuan, ketika itu berganda halawatul iman yang Tuhan buka dari kita. Bercampurlah, mana berganda. Satu, kasih kepada Allah, Sayyidina Muhammad dan Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua, kita kasih seseorang kerana Allah. Kita tak kasih pada dia kerana kepentingan dunia, tapi kita kasih kepada dia kerana Allah dan Rasul. Yang ketiga, Sayyidina Muhammad, orang yang tidak mau ataupun kembali kepada kekufuran, Sayyidina Muhammad, seperti mana dia tak mau dilempar ke dalam api. Bagi contoh, Sayyidina Muhammad,
Makanya kita pernah hidup di zaman gelap. Zaman tak pernah kenal masjid, zaman tak pernah mengaji, tak pernah hadir kuliah. Zaman kita sibuk dengan dunia. Daripada pagi kita turun bekerja, balik kerja pula, malam esok pergi pula, macam tu. Allah SWT. Bila kita tu zaman cerah macam ni, kita tak maulah balik. Aku tak mau dah hidup macam hari itu. Aku tak mau dah hidup macam hari itu. Tak mau dah. Oh, zaman tu tak seronok lah. Seronok ni, tak ada zaman lain. Baik, Sayyidina Muhammad ketika itu tuan, kita mendapat gandakan 3 majlis iman. Maknanya Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang dikatakan janji Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kata zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Sayyidina Muhammad merasa kemanisan iman siapa yang redha Allah sebagai Tuhan. Tuhan Sayyidina Muhammad. Semua perkara ni dia berkait dengan tauhid rububiyah. Semua perkara ni Sayyidina Muhammad dia berkait dengan tauhid rububiyah. Sayyidina Muhammad tuan. Tauhid rububiyah ni macam mana? Tauhid rububiyah ni Sayyidina Muhammad, kita meyakini dan mempercayai bahawasanya Allah itu sebagai Rabb. Rabb ni pentadbir. Allah sebagai pentadbir. Bagi contohnya kita kata Sayyidina Muhammad pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu ialah yang memberi rezeki. Baik, Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita percaya mana? Kita dengan hati kita Sayyidina, kita sikit pun tak percaya kata kerajaan bagi rezeki. Kita sikit pun tak percaya kata mak pak kita bagi rezeki. Sikit pun kita tak percaya kata majikan kita bagi rezeki kepada kita. Sayyidina Muhammad, waktu itulah kita yakin penuh kepada Sayyidina Muhammad, kepada Allah sebagai Ar-Razzaq. Tuan-tuan, waktu kita percaya macam tu, Sayyidina Muhammad, percaya ni iman. Percaya ni ialah keimanan. Kalau kita percaya macam tu, mesti ada kebangsan. Bagi contoh, ada orang tuan, bila dia kerja, Sayyidina Muhammad, kita tak kerja dengan Cina. Bila kerja dengan Cina, Sayyidina Muhammad, dia tak bagi pergi Jumaat. Bahkan dia kata macam ni, bila tak pergi Jumaat, dia kata minggu ni lu pergi, minggu depan lu tak boleh pergi. You kena giliak dengan kawan lu. Dia cerita orang kerja dengan Cina. Nabi Jumaat mana boleh buat macam tu. Dia kata giliak, minggu depan hang pergi, minggu ni hang tak pergi, hang giliak dengan kawan hang. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, orang yang percaya kata Tuhan bagi rezeki. Sayyidina Muhammad, walaupun Cina tu bagi, Sayyidina Muhammad dengan elak mencukup besar, dia kata aku tinggal kerja. Aku cari kerja. Awak besar sangat, tak ada bagi. Aku tak peduli, tak ada bagi. Aku tinggal kerja. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, waktu dia kerja biasa, pendapatan tak banyak mana pun asalnya. Sayyidina Muhammad, waktu dia tinggal kerja besar tu tuan-tuan, waktu itulah dia dapat manis iman. Baik, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita percaya Tuhan itu pemberi rezeki, waktu itu subhanallah, Allah Sayyidina Muhammad tak tahu nak cerita manis iman ni. Cerita manis-manis ni bukan benar boleh jadi haba. Benar ni benar asal. Sayyidina Muhammad. Baik. Maka demikian juga Sayyidina Muhammad, bila mana kita faham Tuhan itu bersifat Al-Muhyi,
dialah yang menghidupkan. Saudara Sayyidina Muhammad wal mumit, dialah yang mematikan. Saudara Sayyidina Muhammad. Baik. Contoh kalau kita tengoklah Saudara Sayyidina Muhammad 2-3 hari setelah bulan-bulan peristiwa baik terbalik, trailer pergi belah pula. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Saudara Sayyidina Muhammad di antara mangsa satu orang perempuan. Orang belah kita adalah belah kita ni perempuan. Waktu bah tu terbalik, lepas ni dah keluar, lepas ni keluar. Bila keluar tu, si perempuan ni dan telefon suami dia beritahu kata bah lepas terbalik. Tengah-tengah telefon tu lah main trailer sebiji belah telefon. Waktu telefon tu hidup lagi tu, tiba-tiba main trailer tu belah, hilang nyawa. Subhanallah. Siapa yang hidupkan? Siapa matikan? Allah. Saat ni baru sembang. Soalnya saat ni kita baru sembang dengan isteri dia, mati dah. Saya nama baik. Macam kita kata, saya nama nak berjuang fisabilillah. Turun pergi berjuang, berjihad tu bukan tentu lagi nak mati. Belum tentu lagi pergi turun perang tu mati, belum tentu lagi. Di hati gini kata, kalau Tuhan nak aku mati, aku mati. Kalau nak Tuhan nak aku hidup, aku hidup. Saya nama itu orang sahabat saya. Saya nama dia ni suka jalan seorang-seorang. Turun daripada rumah, duit dalam poket tu tak ada 10 ringgit pun. Saya nama naik kapal arak di Penang. Saya nama zaman kapal arak dulu. Saya ingat tahun 80-an. Sampai di mana? Di India. Jalan lagi saudara sampai ke Syria. Ngaji di India, saking ngaji di Syria. Lepas tu waktu cuti pergi kerja di Denmark. Saya kata di Denmark kerja. Dia kata di Denmark kerja jadi muazzin pejabat. Lepas tu, lepas Denmark sambung pengajian di Mesir. Saya kata siapa tu sahabat itu? Dia kata tak boleh sekolah. Keluar daripada kampung halaman ni. Saya nama salam dengan mak, salam dengan ayah, tolong doa mak, tolong doa ayah, umur kita panjang, jumpa lagi. Dalam tempoh 10 tahun keluar, mak tak tahu kata hidup, mak tak tahu kata mati. Manusia kering juga lah. Kita kalau kita keluar, nak habaq juga mak tani cikgu ni. Allah Allah. Cerita lepas 10 tahun dia balik. Lepas 10 tahun dia balik. Ketuk pintu sampai ke luar batu. Ketuk pintu rumah, mak tak mau buka pintu. Ni siapa dia ni? Lah mak, lah mana? Lah mak. Mak tak buka pintu. Tuan-tuan, siang esok barulah mak boleh buka pintu, tengok memang Allah sembuh, anak dia sembuh. 10 tahun. Tuan-tuan, ngaji dia mesti siapa-siapa. Mak tak sama, ayah tak sama. Sebab bawa dia susah. Nak nyusah mak apa-apa. Keluar tu memang yakin betul Allah bagi rezeki. Dan dia habis ngaji Azhar, habis. Keluar Azhar. Saya nama siapa sama tak boleh cerita. Dengan mana tak boleh cerita. Kalau berjalan
Jadi apa semua diri? Saya nama para ulama cukup banyak 10 betul buat riung. Tuan-tuan, waktu dia yakin macam tu, yang bagi mati Allah, yang bagi hidup Allah, yang bagi rezeki Allah, tak ada nak ukur tara mana manis iman dia. Tara mana dia rasa manis iman, tak tahu cerita. Nak pergi tahu. Baik, maknanya kalau kita ada tauhid rububiyah hati kita, ada Sayyidina Muhammad, maka waktu tu kita rasalah manis iman. Kita ni, waktu kita orang buat kerja, kita tiba-tiba orang kerja, tiba-tiba orang buat kerja, dia fikir macam mana nak rasa nak pergi ni. Kalau macam tu punya passion, tak rasa apa dia. Maknanya kita bergantung hak bagi kerja kita tak ada tu yang bagi rezeki. Tapi bila mana orang buat kerja ni tak peduli dah orang. Ada insya-Allah Tuhan atur tu. Kalau macam tu punya cara masuklah nanti. Baik. Kita tuan senang. Maka demikian juga kita faham Tuhan tu bagi manfaat, Tuhan tu bagi mudarat. Tuhan yang bagi manfaat, Tuhan bagi mudarat. Jadi contoh nak kira apa? Si mana? Dawar tinggi dan sebagainya. Orang kata kalau jangan makan mana gula, kalau dawar tinggi. Waktu tu kita faham gula tu bagi manfaat apa? Kita waktu tu kita faham gula tu bagi mudarat kita apa? Tak makan gula, manfaat. Kalau gula banyak, mudarat. Kalau kita faham macam tu, tak ada manfaat. Bila kita faham kata, yang bagi mudarat, Allah bukan gula tu. Tu guru saya tuan. Bila orang kata Ustaz, gula Ustaz, dia kecil mana? Saya nama. Dia kata ubat makan apa? Ubat makan juga. Ubat makan habuan lain. Macam kita makan ubat. Bila sakit kita makan ubat. Makan ubat itu sebab. Di sana ada Tuhan. Tuhan sebab. Ubat bukan bagi manfaat. Yang bagi manfaat Allah. Kalau kita yakin pada ubat bagi sembuh kita tak rasa mana. Tapi bila mana kita rasa, Allah senang makan ni boleh makan ubat. Aku makan ubat sebab ubat ni sebab. Tapi bukan ubat bagi gulka, Allah bagi gulka. Allah senang. Waktu tuan-tuan kita akan rasa mana ya. Tuan-tuan, dia benar ni bukan benar dengar. Benar kena yang cakap. Bila kita yakin macam tu, Nabi kata, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Rabb ni pentak dia. Dia tak kata man radiya billahi ilaha. Dia tengok. Tuan-tuan, bila mana kita kerja tauhid rububiyah, tuan-tuan, automatik masuklah tauhid uluhiyah. Bila mana kita faham Tuhan tu Rabb, waktu demailah hati kita. Allah saya nama halal tak sembah lah. Allah yang sembah. Baik, Allah sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, waktu kita faham Tuhan tu Rabb, Allah sallallahu Muhammad. Rabb mana Tuhan, ilah mana Tuhan. Tapi Rabb ni ialah tauhid uluhiyah. Sayyidina Muhammad ilah tauhid uluhiyah. Bila kita faham tahu Tuhan ialah Rabb, kita redha Tuhan sebagai pentadbir. Sayyidina Muhammad. Ketika tu tuan-tuan, kalau kita jadi penakut, kita jadi berani.
Kalau kita jadi penakut, kalau masuk tauhid rububiyah, kita jadi berani. Saya nak faham. Baik, tuan-tuan tak ada keset. Saya nak faham. Bukan tak ada keset, protect mampu. Jadi, saya nak faham. Subhanallah. Kalau depan kita yang tahan tu polis, tuan-tuan, ni tauhid rububiyah. Asal ketat. Maknanya tak ada lagi rububiyah. Dia terhenti mata takut. Allah polis. Wah, ketat. Maknanya soalan senang. Tuhan yang ada seperti tak ada. Seperti tak ada. Senang. Tuan-tuan. Tapi kalau ada tauhid rububiyah, Allah Akbar, subhanallah, senang. Tuan-tuan, waktu kemat iman. Bukan tak baca doa, berdoa tu baca. Bukan ada tauhid rububiyah baca doa. Tengok boleh tarik dah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshayhum la yubsirun. Sampaikan boleh dengan penuh yakin, insya-Allah tak ada. Satu orang saya ingat almarhum waktu saya baca Al-Quran tadi, saudara saya nama tu Majlis Mahat dulu, saudara saya nama. Satu orang ni dia kata, "Jom naik betul." Pergi mana? Dari mengaji tak mana, ada saya belah jitra. Saya kata, Pak Umar ada lesen tak? Allah Muhammad. Lesen dia Allah dan Muhammad. Dia saya kata kemat Umar. Dia naik motor tu tuan.